Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan tugasan Asbabun Nuzul Surah Al-Baqarah ayat yang ke 223 dan 228. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke 223. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. Maksudnya, isteri-isterimu adalah seperti tanah tempat kamu bercucuk tanam. Maka datangilah tanah tempat bercucuk tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah bahawa kamu akan menemuinya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi sebab nuzul daripada ayat ini ialah, yang pertamanya ialah apa yang diriwayatkan daripada Muslim, Ad-Darimi, Al-Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, dahulu orang-orang Yahudi mengatakan, jika seorang suami mencampuri isterinya dari belakang, maka akan lahir anak bermata juling. Maka turunlah ayat ini, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Yang kedua ialah apa yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmizi dan An-Nasa'i daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, suatu ketika Umar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, celakalah aku. Baginda bertanya, apa yang mencelakakanmu? Dia menjawab, aku mendatangi isteriku dari belakang malam tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam. Lalu diwahyukan ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Yakni berbuatlah dari muka atau dari belakang, tetapi hindarkanlah dubur dan apabila isteri sedang haid. Seterusnya, jadi kesimpulan daripada asbab nuzul ayat ini ialah, sebab nuzul pada ayat ini adalah daripada hadis Jabir radhiyallahu anhu, iaitu apa yang didakwa oleh orang Yahudi, bahawa seorang lelaki jika mendatangi isterinya melalui jalan belakang, maka anaknya akan menjadi juling, dengan sanad yang sahih dan jelas penurunannya dan tidak ada percanggahan. Yang kedua ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah dalam ayat yang ke-228. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru' wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Maksudnya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri, yakni menunggu 3 kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka, yakni para suami, menghendaki perdamaian. Dan para wanita mempunyai hak yang sama dengan kewajipannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Jadi sebab nuzul daripada ayat ini ialah diriwayatkan daripada Abu Dawud daripada Asma bin Yazid bin As-Sakn Al-Ansariyah radhiyallahu anhu bahawa dia telah diceraikan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada ketika itu tidak terdapat iddah bagi perempuan yang diceraikan. Maka turunlah ayat ini ketika diceraikan Asma, dan Asma merupakan orang yang pertama diturunkan iddah bagi perempuan yang diceraikan. Kajian sebab. Ibnu Katsir telah mendatangkan hadis tersebut ketika mentafsirkan ayat ini, dan dia meletakkan ayat yang diturunkan tersebut ialah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Jadi kesimpulannya, hadis yang menjadi sebab nuzul pada ayat ini sahih dari segi sanadnya, bertepatan dengan lafaz ayat, dan konteks ayatnya jelas dengan penurunannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.